akan berbincang mengenai garis dan satah dalam 3 dimensi. Okey, jadi ini antara topik yang memerlukan imajinasi yang tinggi. Jadi fokus. Okey, kita lihat slide pertama kita, di mana tajuknya cikgu buat besar-besar tu kan, sudut di antara garis dan satah. So ingat, kira garis dan satah. Okey, so kena pastilah mana garis, mana satah. Nanti slide seterusnya nanti kita akan jumpa satah dengan satah, ataupun kita panggil dua satah. Yang ni tak, ini satu garis, satu satah. Ya. Okey, so mana garis? So ini namanya garis. Okey, itu garis namanya. Satah mana? Satah tu adalah satu permukaan. Tak kisahlah, mungkin dia ada lantai, dinding ataupun dia punya atap. Itu namanya satah. So dalam kes ni, dalam gambar rajah ni, satah kita adalah tapak kita ni lah. Kan namanya satah. Kadang-kadang dia panggil satah, ataupun kadang-kadang dia panggil tapak lah sebab bawah kan. Kalau dinding tu dia panggil satah. Jadi itu antara hubungan garis dengan satah. Jadi apa hubungan dia? Hubungannya adalah dekat sini, nak cari sudut. Jadi garis, satah, so sudut antara garis dan satah. Maksudnya dia macam berlipat kat tengah-tengah tu lah. Itulah sudut yang nak cari. Sudut inilah kita nak cari. Okey? Boleh? Okey, oleh itu kita boleh move kepada slide yang seterusnya ya. Okay, slide yang seterusnya adalah kita nak detail sikit apa itu hubungan antara garis dengan satah ini. Okay, soalan kedua-dua soalan ini, kita nampak bahawa dia ada garis dan kita akan nak cari satah dia apa bergantung kepada soalan. Ini pun nampak sebelah nombor 2 ni pun garis. So, nak tahu satahnya bergantung kepada soalan. Okay, kita tengok yang soalan A. Okay, garis KP. KP ni lah. KP boleh, PK pun boleh. Okay, garis KP ni garis ni. Dengan satah KLSR. Mana KLSR? Nampak tak? KLSR. Jadi 4 segi ni lah. Betul? Jadi 4 segi situ. Okey, jadi hubungan benda ni dengan dinding tersebut. Itulah satah. Yang mana hijau tu satah namanya. So, garis dengan satah. Okey, step pertama. Okey, yang ini senang je. Garis dengan satah senang je. Kita boleh pakai tip je. Tapi cikgu akan beritahu juga lah konsep-konsep dia kan. Jadi jom kita buat dengan menggunakan tip yang mudah macam mana jawab soalan ni. Okey, yang pertama. Okey, kenal pasti huruf yang sama antara garis dan satah. So garis dengan satah ni kan, mana ada huruf yang sama? Kita tengok tak dia gabung pada K yang sama. Nampak? Jadi tengok ada huruf K yang sama. Jadi bila K yang sama tu bermaksud bahawa K tu adalah tempat tengah bagi titik sudut. Okey? Huruf yang tengah bagi sudut. Maksudnya tempat yang bersilang ada pada K. Dalam kes ni, kalau cikgu boleh buat P, K, S. Maksudnya K yang tengah lah. Maksudnya kena dapat macam ni. K letak tengah. Okey, yang tepi kiri dan kanan tu kita fikirkan mana. So, oleh kerana dia adalah garis, dah tentulah P ni kita pakai. Jadi P, K, satu lagi mana? Satu lagi dia adalah S. So, macam mana nak tahu dia S? Ataupun kita boleh buat K tengah, SP. Pun boleh juga, SP. So, soalan masalah sekarang ni pelajar, dia tak tahu bahawa yang P dengan K ni dah okey sebab garis kan. Sama ada dia ke S ke, ataupun dia ke R ke, ataupun dia ke L ke. Yang itu yang problem. So, macam mana nak tahu bahawa dia adalah S? Jadi, step pertama adalah, jadi sebab dia bersilang tu dia bersilang. Okey, macam ni. Step pertama adalah kalau kita tak pasti, okey, yang pertama dah tahu kan? Beri jawapan dulu. K, P, K, S. Tengok, K yang tengah ya. So, yang garis yang tengah. Okey, yang tengah duduk tengah sudutnya lah. Jadi, dia ada berlipat pada K tu. Okey, kalau nak tahu lebih mudah, dia punya konsep dia, kita ambil lampu suluh. Okey, sebab dia adalah dia berhubung dengan satah dinding tu kan, garis dengan dinding. Jadi, kita ambil lampu suluh. Kita letak di sini. Kita suluh dekat situ, contohnya. So, kita suluh kepada dinding. Sebab apa? Sebab garis ni berhubung dengan dinding ni. So, awak rasa kat mana kan bayang-bayang terbentuk? Kan? Kalau dia suluh lampu tu, kat mana bayang terbentuk? Bayang terbentuk kat situ. Satu titik kat sini. Satu lagi titik ni akan jadi kat sini. Betul tak? Jadi, bayang-bayang kat sini nampak tak? Jadi, itulah sebabnya kita punya sudutnya adalah dekat sini. Nampak pada K. Dah settle kan? Kalau rasa susah sangat, kita imaginekan bahawa ada lampu suluh, kita suluh ke arah dinding tersebut. So, bergantung pada soalan lah.
Okay, kita buat yang kedua. Okay, kedua dia kata KP. Okay, kita buang yang tu dulu. KP dengan dia punya satahnya adalah PQRS. Atap kan? Atap dia. Okay, kalau macam ni lampu kat bawah lah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu apa huruf yang sama. Okay, huruf yang sama P. Maksudnya B kat tengah. Jadi P kat tengah. Jadi sudut yang tengah ni kita carilah. Okay, salah satu mesti dah ada K. Sebab K ni kawan dia. Untuk garis, dua-dua huruf akan digunakan. Cuma nak tentukan mana tengah, mana yang tepi. Jadi automatik sini K lah. Okey. So boleh bayangkan tak kat mana rasanya satu lagi sudut? Kalau kita letak lampu kat luar bawah tu, awak rasa kat mana sudutnya rasa? Okey, tulislah jawapannya. Okey, kepada R kalau ikut sinilah jawapannya R kan? Okey, tapi cuba kita tengok kalau kita letak lampu kat mana jadinya. Okey, kita suluh kepada garis KP ni atau PK ni kepada atap lah sebab dia berhubung dengan atap. Kita akan dapati bahawa bayang-bayang tu akan terbentuk pada PR. Tujuan kita suluh lampu tu untuk mencari bayang-bayang dia. Seolah macam itulah terbentukkan bayang-bayang kan. Jadi sebab itulah namanya adalah R. Okey, itu adalah konsep dia. Awak nanti kalau buat tak perlulah letak lampu suluh tu. Itu cuma untuk imajinasi awak je lah kan. Okey, lagi kita tengok yang seterusnya. A yang nombor 2 ni kan. So B, F soalan pertama seperti biasa kita cari huruf dulu. B dengan B, so masuk B kat tengah. Kita buat sudut macam tu. Satu lagi F dah ada, F letak depan. F depan boleh, belakang boleh. Satu lagi macam mana? So kita ada B titik kat sini kan. Jadi daripada F, B, dia bersilang dengan apa? Bersilang dengan tapak dia. Tapak dia kat sini. Okey, so logiknya dia akan pergi ke sana lah. Kan? Jadi dia adalah FBD. Betul? Okey, boleh. Okey, jom tak nampak. Jom kita letak dulu lampu suluh supaya kita lebih nampak jelas macam mana konsep dia. Okey, lampu suluh di atas sebab apa? Sebab garisan ni berhubung dengan tapak. Jadi kita suluh pada tapak. Okey, suluh pada tapak. Kalau berdinding, kita suluh pada dinding. So bergantung pada soalan. So suluh pada tapak kat manakah bayang-bayang terbentuk rasanya? Terbentuk kat situ bayang-bayang dia, betul tak? Jadi automatik B ni merujuk pada sinilah. Jadi F, B, D. Okey. Senang kan? Alright. Okey, tengok yang B pula. BF. Tengok apa yang sama. BF dengan A, D, F, E. Yang sama adalah F kan? Nampak tak F? Oh, maksudnya kalau kita buat F kat tengah. So, dalam kes ni B dah tentulah ada. F kat tengah. So, berhubung dengan A, D, F, E. A, D, F, E. Okay, kalau macam tu, kita suluh lagi depan lah. Ya, sebab dia dinding belakang. Kalau suluh depan, kalau cikgu juga dah nampak dah. Mesti bayang kat sini. Jadi, dia adalah A. Okey, A kan? Okey, kalau tak pasti, jom kita tengok dulu. Betul tak? Cuba kita tengok. Kita ambil lampu suluh, letak kat depan. Okey, kat mana kita pancarkan cahayanya, kita akan nampak bayang-bayangnya adalah dekat belakang. Okey. So, bayang-bayangnya adalah dekat belakang. Jadi, itulah. Jadi, oleh kerana DF, jadi dia punya sudutnya adalah dekat situ. Dia faham? Okey, Okay, sekarang kita move kepada perkara kedua. So, awak belajar dua benda je. Tadi garis dengan satah, yang ini antara dua satah. Ataupun satah dengan satah. Okey. Satah kali ini dia akan bagi berwarna grey macam ni. Okey. So, dia berhubung dengan, tak kisahlah dinding ke tapak ke, bergantung kepada soalan tu. Okey, seterusnya. Jom kita tengok soalan pertama, dia beritahu bahawa satah CDF dengan tapak ABCD. So, tapak bawah ni lah, kan? Apa-apa pun kita tengok apakah huruf yang sama, kita tandakan dulu. Okey, CD dengan CD ada dua. Yang ini mesti ada dua. Jadi, kalau ikutkan kita perlukan satu aja ya. Kita tak boleh dua. Sebab sudut tengah, sudut yang nak cari mesti satu aja. Okey. So, dalam kes ni dia bagi dua. Okey, untuk satah mesti dia bagi dua. Kena pilih salah satu. Okey, tapi untuk yang soalan pertama dia special sikit. Sebab apa? Sebab bentuk empat segi kuboid dia, dia punya satah grey ni adalah even, sama. Dia tak seperti yang ini. Ini nampak tak? Satahnya tak even, tak sama. Tiga seginya macam panjang pendek kan. Yang ini kebetulan bagi satah sama. Jadi mudah. Ini mudah. Okey. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah daripada tapak dia kan? Tapak dia kan? Okey, tapak itu. So, maksudnya tapak dengan satah ni dia bersilang kat sini lah, nampak tak? Tu maksudnya. Dia bersilang kat situ. Satu dekat C, satu lagi dekat D. Okey?
Dan oleh kerana dia adalah grey tu, soalan grey tu, dia adalah kerana kotak grey tu dah sama besar kiri kanan. Jadi jawapannya ada dua. Nak pakai C boleh, nak pakai D pun boleh. Macam tu, faham tak? Okey, boleh? Okey, begitu juga yang B. Okey, B di mana kita tandakan dulu yang sama, dia nak C, D, E, F. So C, D, E mana? Cari C, D, E, H. So dinding belakang lah. Dinding belakang lah kan. Dinding belakang tu kita tak boleh buat warna, kita buat kotak lah. Pun sama, CD yang sama ada. Jadi kalau ikut yang bersilang adalah dekat sini satu, dekat sana satu, dekat belakang satu. Kan? Dekat belakang ni. Dia bersilang dekat situ. Okey. Dan oleh kerana dia adalah bentuk empat segi yang sama, jadi jawapan pun dua lah. Dua juga. So adalah D pun boleh, tengah-tengahnya D pun boleh, C pun boleh. D pun boleh, C pun boleh. Macam yang tadi. Okey, kita tengok yang nombor 2 ni. Ini special sikit sebab dia punya satah yang warna grey tu tidak sama. Tiga seginya ada panjang dan pendek kan. Yang ni adalah antara bentuk yang popular. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang? Okey, so first step adalah apa yang perlu kita buat adalah di mana kita akan membuat apa ni tengok soalan apa? A, B, H. So A, B, H warna grey tu lah. Kan dengan tapak yang bawah ni lah. Betul. Kan? Okey. So, tapak dengan warna grey. Okay, oleh itu, apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita tengokkan dulu manakah huruf yang sama. B dengan B. Okey, dalam keadaan ni A, B kan. So, kita kena pilih salah satu. Sama ada nak pakai sudut A ataupun sudut B. Sebab apa? Sebab dia segi-segi tak sama. Segitiga tak sama. Okey, tengok dulu. Apakah yang dia berhubung? Dia berhubung dengan tapak. Jadi, kalau ikut, dia akan berlipat kat sini. Maksudnya sudut kat situ satu, kat sini satu. Sudut tu maksudnya yang masa dia lipat tu lah. Masa yang segi atas lipat kan. Yang berlipat tu kat berlipat tu lah sudut yang kita nak. Jadi kita terpaksa pilih sama ada B ataupun A. So tip yang mudah adalah kita tengok garis yang paling pendek, itu jawapannya. Contohnya A dengan B kan. B tengok garis panjang, A garis pendek. Jadi kita pakai garis yang pendek. Itu petua yang senang. Okey, jadi oleh itu A ada kat tengah. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita ambil H, A, D. Ataupun D, H, A. Boleh saja. Okey, boleh? Faham Better sikit kan? Okey, jom. Kita tengok yang B pula. Okay, yang B tengok so sama juga. Kita tengok dulu A, B. Dia bagi A, B, F, E. A, B, F, E. Oh, ia bagian depan. Dinding depan. Jadi kita cari huruf yang sama dulu. Pun sama ada A, B. So, nak tentukan A dengan B. Okey, A dengan B yang depan. So, sini satu. Depan ni. Kita buat sikit lah warna hijau nampak. Jadi, yang depan ni satu. Jadi, ingat kita ambil yang pendek ya. Sentiasa ambil yang pendek. Nampak tak? H, A, E. So, A yang tengah. Sebab B ni panjang, tak nak ambil panjang. Kita ambil yang pendek. Itu tip yang mudah nak ingat. Senang nak ingat lah. Boleh? Okey, oleh itu kita tengok satu soalan. Paper 1, kertas 1. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Tapaknya mengufuk PQRS. Okey, jawapan dah ada kan? Okey, tak apalah. PQRS dia menamakan sudut di antara garis QT dengan satah PSTU. So first step adalah kita kena tengok dulu huruf yang sama. Nampak? Okey. Bila huruf yang sama, maka apa yang perlu kita buat sekarang? Okey, kita perlu buat sekarang adalah kita tengok yang T tu mesti tengah. T tu macam ni, tengah. Jadi A ni dah salah jawapannya. Okey. Seterusnya adalah kita tengok dia punya satah PSTU. Kat sana, nampak tak? Okey, jadi kalau ikut P, T ke tengah, Q, T, nampak tak? P kat situ. Okey. Jawapan B lah. Kalau tak pasti, kita ambil lampu suluh, kita suluh. Kat bayang-bayang terbentuk kat mana? Nampak tak bayang kat situ? Boleh? Itulah maksudnya. Okey? Alright. Okey, seterusnya adalah kita tengok soalan kedua. Jawapan pun dah ada bagi awal-awal. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk QPQRS. Okey, tapak yang kat bawah tu lah. Apakah sudut di antara MPQ dengan tapak dia? So, seperti biasa, tengok apakah huruf yang sama. Okey, apa huruf yang sama? Huruf yang sama dalam kes ni adalah P, Q, PQ. Jadi tengok, kita mesti ambil yang paling pendek. Paling pendek adalah Q. Q tengah. Jadi Q, Q. Jadi ni salah.
Okey, kenapa R? Kerana dia adalah RQM ataupun MQR. Mudah kan? Mudah aja. Betul tak? Jadi itulah antara yang mudah yang kita boleh buat daripada soalan ini. Okey, jadi itu saja. So, tunggu kemunculan part 2. Kalau ada kelapangan, kita akan buat part 2 untuk paper 2 lah. Okey, so jumpa lagi. Okay, bye.